Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'asir ya karim, Rabbi yassir wa la tu'asir ya karim. Amma ba'. Baik, apa khabar semua penonton-penonton sekalian? Apa khabar? Semua warga Smart Reader Kid Islamic, ibu bapa, adik-adik. Ada tak adik-adik kat situ? Kalau ada adik-adik dengan mak ayah dia, tolong ada komen di sini. Saya mak ayah kepada pelajar-pelajar Smart Reader Kid Islamic. SRK. Ada tak? Ada tak? Ada tak ibu bapa yang membawa anaknya menonton? Ibu bapa Smart Reader, say hi lah. Ataupun saya mak bapak anak Smart Reader. Tolong komen dekat sini. Ada? Ada ke tidak? Tuan-tuan dan puan-puan faham ke tidak ni? Ke semuanya cakap bahasa Inggeris? Aku manalah reti bahasa Inggeris. Ada tak mak ayah? Ada tak mak ayah? Tak, saya tanya mak bapak. Mak bapak yang sedang menonton. Takkan anak-anak korang umur 5-6 tahun ada IG? Tak ada, tak apalah. Itu netizen. So sekarang ni macam biasalah netizen. Baik. So hari ini ajilah jom bersama Cik Man. Topik pada hari ini ialah Ramadan Ya Karim. Ramadan Ya Karim. Cik Man selaku Duta Smart Reader Kid Islamic ingin membahaskan topik kita dengan anjuran Smart Reader iaitu dan Smart Reader Kid Islamic untuk membahaskan topik Ramadan Ya Karim. Okey. Baik. Jadi yang pertamanya, semoga semua followers ataupun netizen, termasuk juga warga Smart Reader, Nur Syazwa, ada saya anak 3 dan 4 tahun. Okey, tak kisahlah Smart Reader Kid Islamic mana pun, tapi yang penting satu Malaysia. Jadi Cik Man nak perkenalkan diri Cik Man. Cik Man adalah Piu Azman, Pencetus Rumah Azman, telah dilantik sebagai Duta Smart Reader Kid Islamic. Dan Alhamdulillah, setakat ini di seluruh Malaysia kita ada lebih kurang 1 juta lebih anak-anak kecil yang berdaftar dengan Smart Reader dan Smart Reader Kid Islamic. InsyaAllah Smart Reader Kid Islamic menyediakan sistem pembelajaran yang baik dan juga sistem pembelajaran yang efektif. Itu sebelum ni Cik Man pernah beritahulah. Nanti Cik Man akan maklumkan apa yang perlu dilakukan ataupun saluran-saluran kepada netizen sekalian untuk mengetahui lebih lanjut tentang Smart Reader Kid Islamic. Okey? Sekarang ni kita nak bincang tentang Ramadan sebagaimana yang Cik Man selalu bebelkan pada live-live yang lain ataupun live-live ceramah-ceramah rasmi berkenaan dengan Ramadan, di mana Ramadan itu merupakan bulan yang diwajibkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua kita tahulah dan Ramadan bulan yang Allah sebut dalam Quran. Dalam Quran, buka Quran. Dalam tu ada perkataan Ramadan. Mana ada bulan-bulan yang lain dalam Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan yang diturunkan, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu sebagai petunjuk hudal linnas dan juga keterangan-keterangan yang banyak kepada manusia serta menjadi al-furqan. Furqan ni maksudnya membezakan hak dan batil. Okey. Seterusnya, mengapakah bulan Ramadan itu sangat penting untuk kita? Bukanlah maksudnya bulan-bulan yang lain tak penting. Syawal pun penting juga sebab hari raya ibadah. Zulhijjah pun penting juga sebab bulan haji ibadah. Lepas tu raya haji. Kemudian bulan Rejab pun penting juga. Kemudian bulan Zulkaidah, Rabiul Awal, semua penting lah. Masa ni dikatakan semua penting. Tetapi kenapa Ramadan ini ada satu nilai yang lebih penting berbanding yang lain? Kerana ada beberapa perkara ataupun poin-poin yang Allah letak pada bulan Ramadan ini yang tak ada pada bulan yang lain. Dan dia berkait rapat dengan kita sebagai hamba Allah dan juga pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, aku pun tak faham kenapa korang ketawa, ada yang ketawa dekat situ. Aku rasa aku cakap biasa aja. Tapi tak apalah, mungkin kau tengok muka aku kot. Hanya di bulan Ramadan ada puasa. Bulan lain tak ada puasa.
bulan lain tak ada puasa, habis puasa sunat Isnin Khamis, itu puasa sunat tiap-tiap bulan Isnin Khamis, ataupun tiap-tiap bulan ada 3 hari, setiap bulan itu hari-hari putih, ataupun mana-mana saja 3 hari yang kita boleh ambil daripada setiap bulan, itu adalah puasa sunat. Sedangkan kita nak bincangkan pasal puasa wajib hanya berlaku pada bulan Ramadan. Jadi dalam 12 bulan Islam, puasa wajib hanya berlaku pada bulan Ramadan. Itu yang istimewanya. Maka sebab itulah Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajib, kutib tu maksudnya wajib, kutiba, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Semoga bila berpuasa ni kita jadi orang yang bertakwa, tidak mengumpat orang, tidak membawang, tidak komen hal orang, tidak acah-acah mulia, macam tak pernah buat dosa, okey, tak share pasal orang lain, tak tanya tentang peribadi orang lain dengan orang lain. Kita kalau nak tahu tentang hal orang, teruslah direct tanya dekat orang tu. Janganlah tanya pada orang lain. Yang ni dosa besar yang seronok kita buat sekarang ni. Kita tak pernah berzina, kita tak pernah minum arak, tapi kita pernah buat dosa yang lagi teruk daripada minum arak dan berzina. Apa dia? Mengumpat dan menganggap diri itu suci dan orang lain bersalah. Ingat ya adik-adik semua, ingat adik-adik, kalau ada adik-adik yang smart reader kit Islamik, tak mau cakap buruk-buruk, tak mau kutuk-kutuk orang, tak mau ejek-ejek, mak kau hijau, your mother is green, your father is purple. No, cannot. Okay? Jadi adik-adik mesti menjadi orang yang cakap elok-elok. Talk properly to your parent and all people around you. You know, you get it? Okay. Apa benda aku cakap tu? Baik, yang kedua, keistimewaan bulan Ramadan adanya tarawih. Yang kedua, keistimewaan bulan Ramadan adanya tarawih. Itu semua tahulah. Cuma tahun ni kita PKP. PKP ni maksudnya Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi kita tak boleh pergi masjid. Don't go anywhere. Jangan pergi ke mana-mana adik-adik. Duduk saja. Stay at home and cook. Help your mother to cook. Tolong mak ayah masak. Duduk ontok-ontok. Jangan merayau. Dengar cakap mak bapak. Sebab sekarang ini kita tengah dihadiri oleh makcik corona yang datang tak bagi salam, kesudahnya semua kelang kabut dengan gelabah. Jadi duduk saja dekat rumah, adik-adik jangan keluar rumah. Maka tarawih kita dekat rumah. Jadi tarawih ini sebelum ni kita buat dekat masjid, kita buat dekat surau, kita pergi dekat mana-mana tempat dewan ataupun mana-mana kawasan-kawasan yang luar daripada rumah. Tapi tahun ni kita tarawih di rumah. Jadi tarawih ni hanya ada pada bulan Ramadan ya adik-adik ya. Tarawih ataupun nama lainnya Qiyam Ramadan. Qiyamul Lail pun boleh. Cuma perkataan tarawih ni dah sinonim kita gunakan untuk sembahyang malam pada bulan Ramadan. Tapi nak kata Qiyamul Lail pun tak apa. Nak kata tahajud pun tak apa. Itu Nabi sebut dalam hadis. Bagi orang yang tarawih, adik-adik jangan lupa tarawih. Umur 5 tahun, 6 tahun boleh belajar tarawih. Mak ayah pun kena ajar. Jangan sibuk-sibuk nak suruh anak-anak tu tarawih. Tengok si bapak pula tak nak jadi imam. Apa masalah engkau? Kau sekolah ke tak? Jadi bapak walaupun tak hafal surah-surah yang tertentu, kena jadi imam. Lelaki kena tunjuk. Inilah menunjukkan lelaki itu kuat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu lebih berkepimpinan, berketerampilan, berwibawa ke atas wanita. Dia pemimpin. Ada kadang-kadang satu isu tu suami tak nak jadi imam, isterinya mengadu dekat DM, laki tak nak jadi imam. Kenapa tak nak jadi imam? Kenapa tak nak jadi pemimpin? Sedangkan kadang-kadang dalam urusan rumah tangga menempik-nempik isteri, menengking-nengking isteri. Pemimpin yang sebenar jadi imam tarawih. Bukan soalnya kau hafal ke tak hafal, tapi kau bawa apa yang mampu. Takkan Al-Fatihah kau tak hafal? Jadi bincang dengan bini. Takkan nak suruh bini pula jadi imam? Ada anak-anak jadi imam, kadang-kadang kita rasa malu. Tapi tak apa. Mana-mana adik smart reader kit Islamik,
Adik-adik smart reader kid Islamic yang hafal Al-Fatihah, umur 6 tahun, umur 7 tahun, boleh jadi imam. Ni Cik Man nak kongsi dengan adik-adik smart reader kid Islamic dengan mak bapak dia sekali. Zaman Nabi dulu, ada satu budak kecil. Namanya Amru bin Salamah. Siapa nama dia kelas? Namanya Amru bin Salamah. Umurnya 6 ataupun 7 tahun. Dilantik menjadi imam. Orang tolak dia jadi imam. Umur 6 ataupun 7 tahun. Dah mumayyiz. Mumayyiz ni dapat bezakan coklat Ferrero Rocher dengan tai kambing. Maknanya kalau budak tu dia dapat bezakan yang baik dan yang buruk, bermakna dah mumayyiz lah tu. Belum akil balik, tak apa. Bukan syarat nak jadi imam akil balik. Yang penting dia dapat membezakan benda yang baik dan yang buruk. Sekarang, zaman sekarang, ada budak umur 5 tahun dah hafal Quran. Bagus bacaan dia. 6 tahun dah besar. 7 tahun dah besar. Jadi mak bapak, mungkin ada bapak yang jenis yang segan nak jadi imam. Anak dia pula smart reader ke Islamik ataupun mana-mana belajar. Maka tolaklah anak tu jadi imam. Tak ada masalah. Sebab kita nak mewujudkan satu bi'ah solehah ataupun suasana Islamik dalam rumah sempena musim PKP, walaupun tak dapat pergi ke masjid, tetapi ada perbuatan-perbuatan yang baik seperti solat sunat qiyam Ramadan yang kita buat, dan akhirnya benda itu akan dapat dipertontonkan kepada anak-anak, dan anak-anak membesar dalam suasana yang baik, dalam bi'ah solehah, dalam positif vibe yang dimulakan oleh mak bapaknya. Akhirnya dia terbiasa, dan ini menjadikan medan tarbiyah di dalam bulan Ramadan musim PKP ni, walaupun tak dapat keluar ke masjid dan ke surau, tetapi dia masih lagi dapat memperlihatkan contoh yang terbaik kepada anak-anaknya. Pastikan benda ini berlaku, dan mak bapak kena bagi kerjasama. Sebab kalau tak mak bapak bagi kerjasama, maka orang lain tidak boleh mengikut, dan anak-anak itu tak boleh mengikut apa yang dicontohkan oleh mak ayah. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam satu hadis, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha bil asyara. Perintahkan anak-anak kamu sembahyang ketika berusia 7 tahun, dan rotan mereka ketika mereka berusia 10 tahun jika tidak mahu solat. Tetapi sebelum mak ayah nak rotan anak-anak, kena pastikan mak ayah dulu solat dan menunjukkan contoh yang terbaik. Bentang sejadah, perintahkan anak-anak, ajar dan didik anak-anak dengan bacaan-bacaan solat, dan buat dulu. Baik. Seterusnya, itu tarawih. Jadi buat simple je pakcik. Bang, abang ada anak. Abang ada anak hantar smart reader ke Islamic. Tunjukkan pada diorang jadi imam. Akak pakai telekung jadi imam. Jangan membawang, jadi imam. Ya? Maknanya tunjukkan soft, kemudian ajak anak-anak yang lain, siapa yang ada bibi, ajak bibi dan seumpamanya. Supaya budak tu nampak mak ayah dia, mak ayah dia semayang juga. Sebab nanti bila dia growing up, dia akan copy paste apa yang mak ayah dia buat di rumah. Okey, Ada soalan? Alright. Baik, itu tarawih. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang bangun malam pada malam bulan Ramadan, maka akan diampun dengan imanan, dengan keimanan. Maknanya bukan terpaksa, memang dia betul-betul nak semayang tarawih. Wa ihtisab. Abang saya 12 tahun. It's Dekra, abang kau 12 tahun. Jadi kau berapa umur kau? Dekra, abang saya 12 tahun. Maknanya ada yang darjah 5 tonton IG Live Cik Man ni. Okey, bagus. Jangan gaduh-gaduh dengan abang. Jadi Cik Man sambung balik maksud hadis tadi. Maksud hadis itu, man qama Ramadan. Siapa yang bangun malam bulan Ramadan. Qama tu maknanya bangun. Bukan koma. Tu koma tak bangun-bangun. Dekat hospital ni qama, qiyaman. Siapa yang bangun malam bulan Ramadan, tahajud ataupun qiyam, itu tarawih lah, maksudnya tarawih lah tu, dengan iman dan wahtisaban, mengharapkan ganjaran Allah semata-mata, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jadi adik-adik, jangan lupa tarawih dengan mak ayah. Tarawih ajak mak, ajak adik-adik yang darjah 6, yang tingkatan 2,
Kalau mak bapak tak nak terawih, ajak dia bisik. Mak, jom terawih mak. Saya sayang mak. Saya sayang ayah. Saya nak masuk syurga dengan mak dengan abah. Jomlah terawih. Abah, jom jadi imam bah. Jomlah jadi imam. Ajak mak sekali. Ajak mak yang lagi satu tu. So maknanya adik-adik kena pujuk. Jangan kurang hajar. Jangan kurang ajar. Okey? Adik-adik kalau nak nasihatkan mak dengan abah, nasihatkan cara elok. Ibu bapa kalau ada anak-anak bagi nasihat, jangan ego, dengar. Sebab diorang dapat pendidikan Smart Reader ke Islamic ataupun mana-mana tadika yang lain, diorang dapat pendidikan yang bagus. Jadi mak ayah kena berlapang dada, kena turunkan ego. Okey? Kena turunkan ego, terima apa saja yang anak-anak nasihat. Harta yang paling bahagia dan paling berharga sekali ialah apabila anak-anak yang berfungsi menasihati dan memperbaiki kesalahan ibu bapa di rumah. Ya Allah, itulah emas permata. Itulah apa benda yang jatuh tadi. Itulah harta yang paling berharga. Okey ya? Boleh ya? Baik. Boleh ya? Mak cuti. Kalau mak cuti datang head. Kalau mak cuti. Mak, ajak adik. Mak, adik, engkau ajak mak. Mak, jom kita semayang tarawih. Kalau mak cakap, mak cuti. Pergi dekat abah. Abah, jom semayang tarawih. Tapi kalau abah kau cakap, abah pun cuti. Kau telefon polis. Baik. Yang ketiga ada zakat fitrah. Yang ketiga ada zakat fitrah. Okey. Zakat fitrah ni adik-adik, itu mak dengan abah yang bayar. Itu mak dengan abah yang bayar. Adik tak payah bayar. Adik dengar je cakap mak dengan abah ya. Jadi kepada ibu bapa, zakat fitrah wajib bayar ya. Kalau ada berapa orang anak, maka kira balik, itu per kepala. Ada berapa orang isteri, kira balik, itu per kepala. Ya, kadang-kadang terlupa pula ada isteri lain sebab PKP tak dapat pergi ke mana-mana. Okey. Baik, jadi zakat fitrah ni terpulanglah. Cuma ada bukan terpulang ikut rate yang telah ditentukan. Cuma ada timbul satu isu ialah apabila sekarang ni ada negeri-negeri yang menentukan harga yang berbeza berdasarkan beras yang kita makan. Ada beras ada zakat yang RM7, ada zakat yang RM14, ada zakat yang RM21. Jadi nak bayar yang mana? Ada kalau yang yang makan beras mahal tu mungkinlah dia boleh bayar 21. Ada yang beras murah tu dibayar 7 ataupun yalah tak ada masalah lah. Tapi bagi yang kejap makan beras mahal, kejap makan beras murah ni macam mana ni? Saya nak pilih yang mana? Pilihlah mana-mana pun. Yang penting bayar jumlah yang paling sedikit, yang paling wajib iaitu RM7. Tapi kalau nak rasa ada kebajikan lebih, bayarlah 21. Apa masalahnya? Okey. Tak ada sesi soal jawab. Ini sesi aku. Dan dengan Smart Reader Islamic. No, tak ada soalan-soalan. Okey. Baik, seterusnya nuzul Quran. Apa yang ada dalam bulan Ramadan? Nuzul Quran. Apa tu nuzul Quran? Turunnya Al-Quran. Tadi kan ayat yang pertama yang Cik Man baca tadi. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan yang diturunkan kepadanya Quran. Itu yang nuzul Quran itu kita selalu sambut 17 Ramadan. Walaupun ada ulama' yang berbeza pendapat tentang bilakah tarikh yang sebenar diturunkan Al-Quran. Itu tak penting. Yang penting Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi kita sambutlah Ramadan itu satu bulan yang mulia sebab diturunkan Quran. Sebab itulah adanya tadarus, adanya khatam Quran. Sekarang ni orang heboh pula. Cik Man, boleh ke saya tadarus online dekat grup WhatsApp ke Telegram? Jawapan Cik Man secara ringkas, boleh. Benda baik engkau buatlah. Tapi bukan benda baik tu maknanya benda yang sesat. Benda baik tu maknanya baca Quran. Baca Quran tu Nabi pernah buat, sahabat pernah buat, maka kau buatlah. Tetapi kalau kau bahagi-bahagikan juzuk, itu bukan khatam, itu namanya tadarus biasa. Tapi dapat jugalah pahala yang lumayan. Khatam tu kalau seorang baca daripada juzuk 1 sampai juzuk 30. Tapi kalau kau bahagikan 30 juzuk kepada
orang, A baca 5 juzuk, B baca 5 juzuk saja, C baca 5, D baca 5, E baca 5, kemudian F baca 5, yang ni bukan khatam, yang ni tak lengkap, seorang baca 5 sahaja, yang ni dipanggil tadarus. Boleh ke tidak? Boleh. Tapi sebaik-baiknya cuba seorang baca 30 juzuk. Cik Man faham yang bahagi-bahagi ni sebab dia tak larat nak baca seorang 30 juzuk, sebab dia nak habiskan 30 hari dalam bulan Ramadan tu. Itu yang salah faham di kalangan kita. Siapa yang suruh habis 30 hari satu bulan tu untuk 30 juzuk? Buat slow-slow pun tak ada masalah. Yang penting kita seorang khatam 30 juzuk. Mungkin kau baca sikit-sikit, hari ni kau baca satu ayat. Jadi kau nak khatamkan 30 juzuk, mungkin ambil masa dalam 6, 7, 8, 9, 10 tahun baru nak khatam. Tak ada masalah. Yang penting dapat pahala khatam. Ataupun kau boleh buat macam ni. Kau buat untuk peribadi kau, baca sikit-sikit sampai khatam. Yang kau nak join grup WhatsApp ataupun pembahagian juzuk itu pun tak ada masalah. Yang penting ada saham kita dengan masyarakat dan ada saham kita untuk diri sendiri untuk khatam Al-Quran. Alright? Boleh? Faham? Do you understand? Tak ada sesi soalan Sesi soalan tak ada. Ini sesi bersama Piyu Azman, Duta Smart Reader Kit Islami. Itu sahaja Cik Man nak berceramah. Dan ini adalah anjuran daripada Smart Reader. Okey. Seterusnya, apa yang ada? Apa yang ada di bulan Smart Reader pula. Apa yang ada di bulan Ramadan? Yang ada di bulan Ramadan, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam yang lebih baik daripada 83 tahun. Iaitu malam Al-Qadar. Ataupun Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar. Apa itu malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar ialah malam yang penuh dengan ganjaran dan nilai. Perkataan Al-Qadar itu maksudnya nilai. Bukan nilai 3 seremban. Tapi nilai darjat. Ataupun kadar. Kadar itu kan nilai juga. Terjemah ke dalam bahasa Melayu, ambil daripada bahasa Arab. Ataupun keagungan. Malam yang penuh dengan keagungan. Malam yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi SAW. Kalau kita beribadah pada malam itu, kena pada malam itu seolah-olah kita beribadah 1000 bulan ataupun 83 tahun. Jadi kita nak kejar malam itu, Allah rahsiakan daripada 10 malam itu mana malam Lailatul Qadar. Allah tak bagi tahu, sebab Allah, kalau Allah bagi tahu, nanti kita akan bangun pada malam itu. Malam ke berapa kita tahu? Malam ke berapa? Oh, nak tahu malam ke berapa supaya senang kau bangun malam itu aja. Habis 9 malam yang lain tu kau tak nak bangun. Sebab itulah hikmahnya Allah dan Nabi berahsiakan malam tersebut supaya kita pun rasa macam malam bila Malam bila 10 malam nak bangun. Jadi 10 malam tu kita dapat pahala. Kan itu politiknya. Itu kebijaksanaan Allah merahsiakan manakah malam Lailatul Qadar di antara 10 malam. Nabi sebut dalam satu hadis, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan. Okey, jadi malam pertama bangun, malam kedua bangun, malam ketiga bangun. Adik-adik. Oh, adik-adik Smart Reader. Cik Man nak tanya sekali lagi, ada tak mak ayah yang anaknya Smart Reader? Tolong cakap saya. Jangan menipu Just nak tahu aja, nak tahu siapa yang masuk. Maknanya ada tak yang tim Smart Reader masuk? Ada tak ayah-ayah, mak ayah, ibu bapa yang anak-anak ambil Smart Reader? Cakap saya. Aku cakap saya, bukan ya. Huda, Aminallah, Razif. Ni bukan menipu Okey, terima kasih. Okey, baik. So anak-anak ada. Adik ada Adik jangan buat macam-macam, duduk ontok-ontok dekat situ depan-depan tu tengok Cik Man aja Jangan nak minum apa ni Ribena ke apa ke. Sabar lagi berapa jam lagi. Dah, jadi bangunlah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, bangun ikut mak ayah, bangun tahajud. Mak bapak pun boleh train anak-anak juga, kejutkan anak-anak perlahan lah. Tapi kalau anak-anak tu sedap tidur, kalau dalam suasana yang sejuk menyukarkan diorang, yang tu tak perlulah. Yang tu kita bataskan kepada semayang 5 waktu sehari semalam. Tapi pukul 12 malam tu mungkin sebab budak kecil ni dia tak boleh nak orang kata diganggu, ataupun dia ada kadar-kadar waktu yang tidur yang cukup, yang perlu, jadi tak perlu diganggu lah. Tapi bila dia dah besar sikit, boleh train dia. Tak ada soalan-soalan nak tanya soalan apa test COVID-19 lah, apalah. Ini slot aku. Baik, topik perbincangan seterusnya. Jadi ibu bapa dan anak-anak di bawah bumbung sepanjang masa, inilah peluang dan masa terbaik untuk menghabiskan Ramadan yang suci bersama-sama, berpuasa dan berdoa kepada Allah. Baik.
Jadi dalam Smart Reader Kit Islamic, SRK Kit Islamic, kanak-kanak didedahkan, pelajar-pelajar Smart Reader Kit Islamic didedahkan dengan Al-Quran, ibadah dan akidah sejak berumur 3 tahun. Maknanya, yang join Smart Reader ni daripada umur kecil sampailah ke 4, 5, 6 tahun itu. Pendedahan yang dibawa seperti Al-Quran, ibadah, akidah. Tapi mengikut laras bahasa lah. Ya? Jadi, sementara, okey, kemudian kita bawa topik yang lain. Pada umur berapa masa seorang anak itu mesti berpuasa? Sebenarnya, kalau nak kata wajib, itu kalau akil baligh, tingkatan 1. Tapi untuk latihan, mak bapak kena latih anak-anak waktu umur berapa, maka tak ada pun dalam sunnah Nabi menentukan umur sekian-sekian. Sebagaimana yang solat itu tadi, maka itu terpulang kepada situasi mak ayah untuk mendidik, kreativiti mereka untuk mendidik. Cuma boleh didik juga sebaya dengan umur semayang tadi. Wadribu muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'in. 7 tahun itu boleh didik anak-anak. Sembahyang, Nabi sebut dalam hadis, boleh juga umur yang sama didik puasa, tetapi jangan terlalu memaksa. Sebab ada perbezaan puasa dengan solat. Solat ni semua orang boleh buat. Okey, dia tak melibatkan tenaga sangat. Maksudnya makan tak makan. Tetapi puasa yang tu melibatkan tenaga. Jadi kalau nak didik anak-anak darjah 1 puasa, kalau mereka tak tahan azan zuhur, dia orang ingat dia orang dah kena berbuka ataupun dia orang tak larat sakit perut, maka mak ayah tak boleh paksa. Benda tu slow-slow. Sebab itu dalam proses tarbiyah ataupun education ataupun pendidikan. Sebab dia orang belum baligh. Jadi mungkin umur 7 tahun sampai azan zuhur sahaja dia orang larat. Umur 10 tahun sampai azan asar saja diorang larat. Umur 13 tahun dah akil balik, maka bagi tahu diorang yang diorang dah wajib, dan diorang pun tak ada masalah. Sebab sebelum ni pernah cuba untuk berpuasa. Jadi itu ibu bapa banyak main peranan. Jangan paksa anak-anak suruh tahan. Tapi zaman sahabat dulu, kalau dia tengok anak-anak dia macam gelisah, waktu asar gelisah ke nak makan ke, sahabat-sahabat dia bagi mainan. Dia lekakan anak-anak dia supaya anak-anak dia leka bermain. Ini zaman sahabat Nabi dulu. Kalau anak-anak tuan-tuan dan perempuan, anak-anak akak dan abang-abang, pukul azan asar dia rasa macam, ya Allah, mungkin dia tak sakit perut, tapi dia rasa macam ada sesuatu yang tak kena sebab dah lama tak makan. Bagi anak-anak main supaya dia orang leka, tahu-tahu dah azan maghrib. Ini yang dilakukan oleh para sahabat, segelintir sahabat. Okey? Tapi kalau suami awak yang gelisah ataupun bini gelisah, yang tu aku tak boleh nak tolong. Okey? Tu anak-anak saja. Tapi kalau dia orang mengadu sakit perut, muka dah biru mengalahkan avatar, buka aja. Jangan paksa. Itu dah melibatkan nyawa. Okey? Ada tak Smart Reader Kit Islamic dalam ni? Ada tak IG Smart Reader Kit Islamic dalam ni? Tak ada pula. IG Smart Reader Kit Islamic. Okey, tak apa. Jadi, berapakah umur? Berapakah umur mak bapak kena didik anak-anak? Itu terpulang pada korang lah, pada mak ayah. Okey, apakah tips-tips yang kita boleh gunakan untuk menggalakkan anak-anak supaya minat untuk berpuasa? Okey. Pertama sekali, penyampaian ilmu. Bagi tahu dia orang, selain daripada semayang, Islam juga, Nabi Muhammad mewajibkan puasa. Okey, Nabi Muhammad mewajibkan puasa. Mewajibkan puasa. Kalau sayang Allah, adik-adik sayang Allah tak? Adik-adik sayang Rasulullah tak? Kena ikut apa cakap Nabi, mesti berpuasa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ajak diorang sekali melakukan ibadah puasa itu. Sahur pastikan diorang bangun supaya diorang ada tenaga. Kemudian waktu berbuka kan, pasti diorang bangun. Yang ketiga, ceritakan diorang, kongsi diorang kisah orang-orang susah. Dekat mana-mana pelosok dekat dunia ni, orang-orang yang tak makan itu, lapar, kebuluran, tapi diorang masih hidup juga. Kita ni mewah dekat Malaysia ni, macam-macam, ada 7E 24 jam, ada buka-buka peti ais, ada more semua. Jadi kita kongsi dengan diorang. Jadi kita mesti rasa sebagaimana yang diorang rasa. Okey? Mak ayah penting untuk jadi contoh yang terbaik. Ada ayah yang tak puasa, ada mak yang tak puasa. Jadi anak pun pelik, kenapa mak tak puasa, kenapa ayah tak puasa? Okey?
Seterusnya kita masuk segmen yang kedua. Segmen yang kedua. Segmen yang kedua. Okey. Cik Man tunggu, ada tak smart reader kit Islamik dalam ni? Tak ada pula smart reader kit Islamik. Ke dia orang tak masuk lagi? Oh, ada smart reader worldwide. Okey, tak apa. Dia belum request lagi. Okey, ini segmen yang kedua. Soalan IG Live PU Azman bersama Smart Reader Kit Islamik. Boleh tak Cik Man ceritakan sedikit adab kita sebagai anak-anak kepada ibu bapa dan keluarga, khususnya ketika sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan? Baik, Cik Man yakin yang tengok ni mungkin tak ada yang... Ada tak yang tengok? Okey, sekarang ni mak bapak Smart Reader, tolong bagi tahu ada tak anak-anak yang umur 6-7 tahun sedang menonton Cik Man? Sebab kalau Cik Man nak bagi tahu sekarang pun tak relevan sebab budak-budak tak ada. Siapa yang anak-anak dia umur 6-7 tahun ataupun yang kecil ke bawah sedang menonton IG Live Cik Man? Boleh tak bagi tahu? Mak ayah yang ada. Ada adik-adik umur 6-7 tahun. So dia tengok saya. Adik, buat apa? Okey, ini Cik Man, Duta Smart Reader Kit Islamik. Okey. Jadi adik-adik sayang mak tak? Sayang ayah tak? Sayang mak dengan ayah, kena dengar cakap mak ayah. Jangan lawan duduk dalam rumah. Okey? Bulan puasa ni, kalau siapa cakap tak elok, nanti tak dapat pahala. Nanti Allah marah. Nabi marah. Adik-adik sayang mak dengan ayah tak? Kalau sayang mak dengan ayah, duduk elok-elok, dengar salam, cium tangan mak ayah semua. Kemudian cakap elok-elok, baik-baik. Kalau mak ayah suruh buat kerja, tolong mak ayah. Kesian mak. Mak sibuk memasak dekat dapur. Mak ada bibik yang masak. Ayah pun kesian sebab ayah pun cari duit dekat luar. Lepas tu kan nak bagi duit dekat mak ni, mak tu ada berapa mak, apa semualah. Contoh kalau yang ada mak banyak ramai tu. Jadi adik-adik kena tolong susun kursi dalam rumah, sapu rumah, tolong lipat baju mak dengan abah. Tolong tanya mak, boleh tak adik nak tolong buat kerja? Ya, kalau mak minta tolong, terus tolong mak ayah. Tak boleh sibuk dengan game. Jangan leka dengan game. Jangan leka dengan handset. Adik-adik, ni no. Tak boleh handset. Tutup, simpan. Tolong mak dengan ayah. Tak ada handset. Tak ada. Simpan handset. Simpan. Dah besar, baru boleh handset. Adik-adik kalau nak guna handset, seminggu sekali aja. Tapi Cik Man pesan pada mak ayah jugalah. Kalau nak anak-anak macam tu, mak ayah pun kenalah tunjukkan contoh yang terbaik. Kita tak bagi anak-anak kita pegang handset ataupun pegang gadget. Tapi dia tengok mak ayah tu pegang gadget 24 jam. Dia tengok abah dia sibuk dengan handset bisnes. Waktu makan pun sibuk pegang handset. Mak dia sibuk jual Tupperware tak laku-laku tu kan. So anak pun pelik. Ni mak dengan bapak tak kasih saya pegang gadget, tapi mak dengan bapak pegang gadget. So itu untuk pesanan mak ayah juga. Dan mak dengan ayah juga mesti berbahasa yang baik di rumah. Okey? Okey. Apa ya Allah, mak air kosong tak ada. Selain itu anak-anak perlu anak-anak jangan biadab. Tak mau biadab. Dan mak dengan ayah jangan asyik marah anak-anak aja, puji diorang juga kalau diorang buat baik. Kadang-kadang dari segi psikologinya, mak bapak asyik marah, asyik tengking anak-anak kalau diorang buat kesilapan. Kali kedua pun tengking juga. Sebab tu diorang tak nak berlaku jujur, sebab diorang tak pernah dipuji. Jadi cari waktu yang anak-anak buat baik, mak ayah puji, biar balance. Hari ni puji, besok marah, lepas tu lusa puji. Bila anak-anak buat baik, kita puji. Bila anak-anak buat nakal, kita marah. Jangan marah selalu. Sebab bila kita marah selalu, akhirnya anak-anak tak ada rasa dia ni ada ruang dekat dalam rumah tu. Jadi akhirnya dia akan jadi penipu. Sebab bila dia cakap betul pun, mak ayah dah tak percaya. Boleh Cik Man, soalan seterusnya. Apakah aktiviti bulan Ramadan yang sesuai dilakukan bersama seisi keluarga, terutama tempoh PKP? Banyak. Kalau waktu siang tu, bawa anak-anak berkumpul, ayah dulu panggil mak ataupun anak-anak semua duduk, buka buku, kemudian bacakan satu ilmu. Buatlah apa-apa game pun.
Game yang bermanfaat, yang berfaedah. Jangan yang pakai baju-baju kelawar ni semua. Yang tu nanti mendidik lelaki pakai baju perempuan, perempuan pakai baju lelaki. Jadi buat aktiviti yang berfaedah, yang bersifat ilmu. Buatlah apa-apa teka-teki. Tak semestinya secara skema. Itu bergantung kepada kreativiti ahli keluarga, ketua keluarga. Mak dengan ayah mesti kreatif untuk memastikan anak-anak tidak bosan sepanjang PKP dalam bulan Ramadan pada siang hari. Pada malam hari kita ada tarawih. Kita memang sudah ada ready-made aktiviti kita daripada Islam, iaitu tarawih. Begitu juga kepada ibu bapa non-Muslim. Kepada yang non-Muslim, yang bukan Islam, bawa anak-anak dalam bulan Ramadan ini ataupun bawa anak-anak dalam tempoh PKP ni, buat mana-mana game yang boleh memberi manfaat. Game yang ada input ataupun yang ada intipati ilmu. Buatlah apa-apa pun yang letak dekat kepala tu ke. Kan ada yang mak dengan ayah lawan-lawan letak dekat kepala tu, kemudian ayah cakap sesuatu yang bercirikan kepala, and then sampai mak dapat sebut perkataan tu. Begitu juga dengan mak cakap sesuatu yang bercirikan apa yang lekat dekat kepala bapa, bukan kepala bapa engkau, maknanya kepala ayah, kepala yang lekat dekat kepala ayah tu. Jadi ayah akan sebut. Jadi ayah tepat ke tak tepat apa yang ada dekat kepala mak dengan kepala bapa. Okey, baik, seterusnya. Kejap, tak ada soalan dulu Ada, astagfirullahalazim. Kau faham tak yang game yang lekat kat sini tu? Yang game kat sini tu, buatlah apa-apa yang kreatif pun, mak ayah. Buatlah apa-apa yang kreatif. Yang ada cardboard dekat sini tu. Kat Manila kat sini kan. Contohnya, sayur sawi. Lekat dekat kepala mak. Lepas tu ayah akan kata, okey, sayur dia dia berwarna hijau. Dia selalu makan dekat rumah kita. So, anak-anak akan tengok benda tu. Kan? Okey, justru itu solat tarawih merupakan itu ibadah semua berhubung amalan sedekah. Dan mak ayah boleh tunjukkan sedekah kepada anak-anak. Sedekah online tak ada masalah. Ataupun mungkin mak ayah boleh masak lauk. Okey, dengar, boleh macam ni. Mak masak lauk. Siapa yang tinggal dekat jiran tu, rumah kejiranan, rumah teres, mak boleh tolong, mak masak lauk, kemudian minta tolong anak. Adik, boleh tak tolong hantar lauk dekat rumah makcik sebelah. Jadi anak tengok mak dia seorang yang suka bersedekah. Lepas tu ayah perhati daripada jauh. Bukan perhati yang makcik tu, perhati anak tu hantar ke tidak. Faham tak ni? Cik Man ulang sekali lagi. Boleh tunjukkan budaya sedekah kepada anak-anak. Mak masak, puan-puan masak, lepas tu suruhlah anak yang umur 7 tahun. Suruh anak 7 tahun, suruh adik-adik diikut sekali. Abang bawa ni bagi dekat makcik sebelah. Makcik sebelah tu anak dara. Dia tak larat nak masak seorang-seorang. Jadi ayah tolong perhatikan lauk tu sampai ke tidak. Jangan perhatikan makcik sebelah tu, perhatikan lauk tu. Boleh Baik, soalan yang ketiga. Boleh Cik Man kongsi sedikit tips membaca Al-Quran dengan lancar serta menghafal surah-surah adik-adik boleh lakukan. Okey adik-adik hafal surah ke tak? Al-Fatihah, Cik Man yakin adik-adik hafal surah 3 kul. Kul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, inna a'tainakal kautsar. Okey. Rumah sebelah kau duda, okey lantak kau lah. Jadi maknanya surah-surah ni mak dengan bapak kena bentangkan. Mak panggil, okey kakak bacakan Al-Fatihah. Okey abang bacakan Qul huwallah. Makna bentang elok-elok, pastikan mak ayah pun tengok. Mak ayah mesti dah hafal. So itu latihan dan bawa dalam solat ya. Ayah jadi imam baca kuat-kuat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi bapa baca kuat, anak dengar copy paste. Budak kecil psychologically dia akan copy paste apa yang mak bapa dia buat, apa yang mak bapa dia baca. Jadi itu sebagai training latihan bawa dalam solat. Akhirnya nanti besok lusa kita tolak anak-anak umur 7 tahun jadi imam, dia pun bawa. Dia baca pelat-pelat tu tak apalah, budak-budak apa masalahnya. Okey. Terus, Cik Man. Okey, sekarang ni Cik Man rasa dah 3.40 dah ni. Cik Man nak ajak smart reader kita masuk. Kan takut tak sempat pula sebab peluang segmen yang ketiga ni.
ke macam mana? Okey, tapi tak apalah, Cik Man teruskan sikit. Cik Man, ramai yang tidak tahu sirah Nabi Muhammad ketika menerima wahyu pertama di Gua Hira. Okey, baik. Cik Man ceritakan ringkas-ringkas sebab masa kita we are running against time, so we don't have enough time. So I have to skip questions here in order to get to the segment 3, the third segment. Okey. Ampun kau lah. Aku betul ke tak betul ngambil air. Baik. Jadi, Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira. Tempat yang selalu Nabi, orang kata, beribadah ataupun mencari tentang konsep diri ataupun ketuhanan. Dan surah ataupun ayat yang pertama yang Nabi terima ketika itu ialah surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey. Tak apa. Mana tadi? Dia nak request pula. Mana ni Smart Reader Kit Islamic? Okeylah, Cik Man. Ada ke tak ada tu Smart Reader Kit Islamic? Tak ada pula. Smart Reader ke Islamic, Cik Man dah invite engkau dah. Kita sedang menunggu respon daripada wakil Smart Reader Kit Islamic, iaitu Encik Afham, untuk bersama-sama kita, iaitu sesi Piu Azman, untuk slot yang ketiga, segmen yang ketiga. Okey. Tolong menolong, soalan yang seterusnya. Tolong menolong sesama kita memang sangat disarankan dalam Islam, apatah lagi dalam bulan Ramadan. Bagaimana kita hendak membantu jiran tetangga atau rakan-rakan yang ditimpa kesusahan selepas tempoh PKP ni? Maka kita tengok mana yang setakat yang kita mampu bantulah. Ya, kita tengok mana yang kita mampu bantulah. Sepanjang PKP ni, kalau ada dalam tempoh, dalam suasana kejiranan kita yang tak makan ataupun yang sedang tekanan, so kita boleh bergerak keluar rumah dia lah. Tengok ada negeri yang sudah zon hijau ataupun zon kuning, jadi dia boleh keluar rumah setakat mana yang dia boleh capai, so dia boleh sedekahkan, serahkan makanan ataupun material yang tertentu kepada jiran-jiran yang dalam kesusahan. Selepas PKP pula, mungkin kita ada lingkungan yang kecil dalam grup WhatsApp yang kita tahu, ataupun kalau kita jumpa dan kita percaya ada yang viral tentang akaun bank daripada agensi tertentu, kita boleh bantu dekat situ. Okey. Apakah amalan yang terbaik boleh dilakukan selepas solat berjemaah bersama keluarga Cik Man? Dia ada banyak. Ya, ada banyak. Yang pertama, baca doa. Yang kedua, buat tazkirah. Yang ketiga, kita berbual santai tentang ilmu. Sebenarnya, lepas semayang berjemaah tu, kalau ada waktu nak makan-makan, contohnya lepas isyak ke lepas tarawih nak makan-makan, sambil makan itu berbual. Dia tak semestinya buat ceramah. Kadang-kadang budak-budak ni tak suka ceramah. So, sambil-sambil makan itu, kita boleh buat pendidikan. Contohnya tengah makan tu, nampak anak makan, ambil tangan kiri. Kita kata, adik, ambil tangan kanan macam daddy, macam mami. Adik, ambil tangan kanan. Tengok, mami ambil. Tengok, papi anak anjing. Tengok, daddy ambil. So, benda tu sebagai contoh yang terbaik. Tengah-tengah makan pun ada pendidikan. Adik, kenapa terus masuk? Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ajar dia. Okey? Cik Man, mengapa kita perlu sayang Nabi Muhammad? Ya Allah. Sebab Nabi Muhammad itu banyak berkorban untuk kita. Nabi Muhammad banyak berkorban untuk kita. Banyak berkorban untuk mak ayah kita. Banyak berkorban untuk masyarakat. Kita kena ceritakan sirah Nabi. Jadi kepada mak dan ayah, tolong ajar anak tentang sirah Nabi. Cik Man, soalan yang seterusnya. Boleh Cik Man terangkan rukun iman, khususnya mengenai beriman kepada Allah? Baik. Sebagai umat Islam, bahkan sebagai seluruh manusia, sudah pasti ada satu kuasa yang power, yang menceritakan, yang mencipta semua benda ini. Apakah kuasa yang power itu? Kita panggil Tuhan. Dan Tuhan kita ialah Allah. Wajib beriman dengan Allah. Allah yang menciptakan segala-galanya. Pokok, lautan, gunung, ganang, hutan, mak ayah yang kita sayang termasuk kita. Jadi kita mesti dan wajib beriman kepada Allah. Kita tak nampak Allah kan? Tak nampak. Tetapi Allah ada, Allah tetap akan ada. Sama macam mana kita tak nampak otak kita ni, kita tak boleh buka nak tengok. Tetapi otak itu tetap
ada. So ibu bapa kena bijak dalam menerangkan kepada anak-anak bergantung kepada tumbesaran usianya untuk membuktikan bahawa Allah itu wujud. Okey? Dia psikologi dan guna akal, logik akal, itu pendekatan masing-masing lah. Tapi take time lah untuk anak-anak itu faham. Sebab tu perkenalkan dia dengan Quran. Okey. Cik Man, adik-adik sangat rindu untuk bertemu dengan datuk dan nenek berada jauh di kampung. Okey, adik-adik. Adik-adik Smart Reader Kids Islamic dan juga adik-adik yang lain. Rindu atuk dengan nenek Rindu atuk dengan nenek. Okey, sabar. Sekarang ni tak boleh balik kampung. Telefon. Mak bapak pastikan ada VC. Okey, ada VC. Sekarang ni tolong update WhatsApp. Boleh 8 orang. Semalam Cik Man dah update dan dah terbukti Cik Man buat video call WhatsApp dengan 5 orang. Dan mak bapak kena pastikan buat VC. Selain daripada sibuk dengan handset tu business, handset tu gunakan untuk hubungkan anak-anak dengan atuk-atuk diorang dan nenek-nenek diorang. Okey? Jadi mak ayah kena pastikan itulah. Ataupun saudara mara yang lain. Kalau atuk nenek tak ada, saudara mara yang lain dekat kampung. Supaya tak terputus hubungan diorang dekat situ. Sebab ada jenis yang anak-anak yang rapat dengan atuk dengan nenek. Okey? Mengapa Islam mengajak umatnya menjaga kebersihan? Sebab memang fitrah kita sendiri tak suka. Kita kalau tengok, kalau kita berak, adik-adik berak dekat dalam toilet, adakah kita nak pegang berak kita kan? Tak, kotor. So kita akan flush jamban. Okay? So maknanya benda tu akan berlalu pergi. So sama juga dengan rumah kita. Tolong susun kursi elok-elok. Sapu sampah tolong mak. Benda tu adalah benda yang tak masuk akal kalau kita biarkan rumah kita bersepah. Boleh Sekejap aku nak tengok ada tak. Dah selesai soalan. Sekarang kita masuk segmen yang ketiga bersama Smart Reader Kids Islamic. Wakil daripada Smart Reader Kids Islamic. Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam. Afham Ya saya. Okey, so maknanya Cik Man serahkan pada Afham Okey. Masih Cik Man. Okey, seronok dengar Cik Man hari ni. Okey, saya Afham bin Kamaluddin, Business Development Executive dari Smart Reader Worldwide. Okey, kami Business Development Department ni tugas kami adalah sentiasa membantu dan mencari pengusaha yang berminat untuk membuka Smart Reader Kit. Dengar Cik Man? Dengar, jelas sangat. Okey, alhamdulillah. Bertenaga macam tak puasa dengannya. Puasa Cik Man lagi. Okey, Smart Reader Kit kini Smart Reader Kit kini mempunyai lebih 450 pusat di seluruh Malaysia dan luar negara. Manakala Smart Reader Kit Islamic juga mempunyai lebih dari 100 pusat. Kami di luar negara, kami terdapat di Australia, UAE, kita ada di China, kita ada di Indonesia. Okey. Dan kami masih membuka peluang lagi kepada orang di luar sana yang berminat untuk menjana pendapatan dengan membuka sebuah Smart Reader Kit. Okey. Okey. Jadi cara untuk membuka Smart Reader Kit Islamic ini, syarat dia untuk mudah saja. Anda hanya perlu berumur 21 tahun ke atas, sekurang-kurangnya pemegang diploma. Okey. Jadi sesiapa yang berminat untuk membuka Smart Reader Kit Islamic, boleh terus mesej saya di IG kami ini Smart Reader Worldwide, atau terus masuk di website kami Smart Reader, atau boleh juga terus hubungi saya di 014-758-1252. Okey. Untuk Bumi Putra pula, kami ada Perbadanan Nasional Berhad di bawah kerajaan dan juga rakan perniagaan Smart Reader yang akan membantu Bumi Putra kita, orang-orang Melayu kita untuk berkecimpung untuk mula start dalam bisnes franchise ni dari segi kewangan. Jadi Bumi Putra ni tak perlu risaulah kalau rasa nak mencuba untuk membuka Smart Reader Kit. Okey. Okey, dan sekarang tahun ni kami ada menyambut 20 tahun Smart Reader Kit dan kami ingin memberi diskaun sebanyak RM20,000 kepada pengusaha-pengusaha baru di luar sana. Okay. Abham. Ya. Nombor telefon tadi berapa? 014 Okey. 758 Okey. 1252. Okey. Okey. Itu saja, Cik Man. Okey, tu Cik Man ada alamak. Oh, Cik Man rasa Cik Man dah. Okey, teruskan Afham. Okey, saya ulang sikitlah.
Okey, syarat untuk buka Smart Reader Kit ni sangat mudahlah Cik Man. Hanya perlu berumur 21 tahun, sekurang-kurangnya pemegang diploma sahaja. Okey, Smart Reader Kit ni uh, ada Smart Reader Kit Islamik. Jadi sambil kita membuka Smart Reader Kit Islamik tu sambil kita mendapat pahala lah, betul lah Cik Man? Betul. kita kita berjihad lah untuk Islam sama. Okey, dan jadi siapa yang berminat boleh terus mesej kami di IG Smart Reader Worldwide atau masuk website kami dan terus hubungi saya di 0147581252. Okey. Untuk kami sekarang ada diskaun RM20,000 untuk pengusaha baru di luar sana. Okey, itu saja Cik Man. Okey, jadi yang sebagai tambahan-tambahan yang Cik Man boleh cakapkan ialah itulah sebagaimana yang diterangkan oleh Encik Abham tadi tu berkenaan dengan pembukaan Smart Reader Kit Islamik lah, sambil boleh menjana pendapatan insya-Allah 20 hingga ke 40 ribu sebulan lah. Jadi maknanya antara tujuan dan objektif utama Smart Reader Kit Islamik ni adalah ke arah melahirkan generasi smart Muslim. Dan sekali lagi Cik Man maklumkan sebagaimana yang pernah sebelum ni kita adakan IG Live, sejak 2014 Smart Reader Kit Islamik telah melahirkan jutaan pelajar di seluruh Malaysia dengan slogan Prasekolah Pilihan Nombor 1 Keluarga Muslim. Dan Smart Reader Worldwide sentiasa membantu pengusaha-pengusaha Smart Reader Kits yang baru untuk berjaya dalam bisnes mereka. Dan di sini ada beberapa kelebihan Smart Reader Kit Islamik. Yang pertamanya prasekolah English. Itu English ya, okay? So you can learn English well there. Aku pun sebenarnya keep on learning. Jadi boleh belajar English. Sebab dia Cik Man tengok sendiri bila Cik Man diberikan orang kata ruang untuk menjelajah kelas adik-adik ini tadi, memang dia orang cakap bahasa Inggeris lah. Jadi ini prasekolah. Tapi bahasa Inggeris pun tidaklah terlalu barat ke apa benda ke. Dia tetap ada pendidikan Islam dengan akidahnya, dengan akhlaknya, dengan Al-Quran. Jadi ia merupakan prasekolah English Islamik nombor 1 yang menjadi pilihan ibu bapa di Malaysia insya-Allah. Dan yang keduanya, program Smart Reader Kit Islamik ini di bawah Smart Reader Worldwide direka oleh pakar Al-Quran dan Sunnah, iaitu daripada Masjid Negara Kuala Lumpur. Okey, dan yang ketiga disokong oleh JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Seterusnya Smart Reader Kit Islamik mempunyai lebih daripada 450 cawangan di seluruh Malaysia dan luar negara. Lebih 450 cawangan di seluruh Malaysia dan di luar negara. Dan Smart Reader Kit Islamik juga di bawah pentadbiran Smart Reader Worldwide berpengalaman luas dalam menyediakan bidang latihan, menyediakan sokongan, pengoperasian, bahan promosi dan pemasaran yang eksklusif. So ini antara perkara-perkara yang tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa, adik-adik perlu tahu tentang Smart Reader. Okey? Jadi itulah yang sebagaimana yang Cik Man sebut tadi tu, Smart Reader Kit Islamik yang ada 450 cawangan di seluruh Malaysia itu. Dan Smart Reader mempunyai lebih daripada 100 dan sangat dikenali terutamanya di kawasan-kawasan Klang Valley, Damansara, Sabak Bernam, Shah Alam, Nilai Kajang, kemudian ada juga di Selangor, seluruh Malaysia lah, Kuala Lumpur, Johor, Melaka, Pahang, Pening, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu. Dan kami masih lagi membuka peluang kepada orang di luar sana yang berminat untuk menjana pendapatan dengan menyertai kami sebagai franchise Smart Reader Kit Islamik. Okey, mungkin ada Cik Afham nak tambah sikit? Tak banyaklah kami memang akan sentiasa membantulah sesiapa Bumi Putra yang nak cuba bidang dalam bidang education ni lah, sambil kita menjana pendapatan, sambil tu kita orang kata berjihad untuk Islam, betul tak Cik Man? Yalah. Betul. Berjihad dalam bidang pendidikan. Dan juga menjana pendapatan pun banyak, bukannya kira sikit lah. Kira kami akan sentiasa bantu daripada kosong sampai orang kata berjaya, betul-betul berjaya lah. Itu sajalah dari saya jugalah Cik Man. Terima kasih banyak-banyak jemput saya hari ni.
Okey, terima kasih diucapkan kepada Encik Abham, wakil kita Smart Reader, dan juga kepada semua yang menonton live Cik Man ini, iaitu khusus tajaan daripada Smart Reader ataupun anjuran daripada Smart Reader, sama ada yang Muslim, sama ada yang non-Muslim yang turut sama menyertai program Smart Reader ini. Maka terima kasih Cik Man ucapkan banyak-banyak juga kepada Encik Abham dan seluruh warga Smart Reader dan seluruh warga netizen, Jabatan Netizen Negara dan sewaktu dengannya. Jadi Cik Man mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang 1 jam ini ada kekurangan ataupun ada orang kata gurauan yang mungkin tak kena. Anggaplah itu sebagai orang kata satu cara untuk mengelakkan daripada aku teringat fresh orange apa semua lauk-lauk tengah lapar apa semua, air liur banyak keluar ni kan. Betul Dan je. Cik Man tak nak ada gap lah antara Cik Man dengan warga Smart Reader dan juga warga orang kata netizen yang lain. So kita saling berkenalan ya. Dekat sini ada netizen yang tak terlibat dengan Smart Reader, dekat sini juga ada warga Smart Reader. Jadi saling berkenalan, insya-Allah. Kita jumpa lagi lain masa. Encik Abham, biar Cik Man tutup dulu sebab kadang-kadang IT ni ada masalah. Takut nanti kan Cik Man tak sempat nak share. Terima kasih Encik Abham. Terima kasih. Selamat Assalamualaikum. berpuasa. Waalaikumsalam. Alright.